Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sabri Jalil dari channel Dunia Saham. Berjumpa kita sekali lagi dalam sesi perbincangan pada hari ini. Hari ini saya nak mengutarakan satu tajuk yang saya panggil sebagai mekanisme pasaran dan padanan harga. Ini tajuk ni saya rasa sangat sesuai pada mereka yang baru dalam pasaran saham, baru buka akaun dan baru nak beli pasaran saham. Dan sudah tentu bila kita pertama kali buka akaun, hasrat membeli saham tu mesti ada, dan kita akan terlibat dalam pembelian yang pertama sebab kita nak berlabur, kita beli saham. Okay. Tapi daripada pengalaman saya didatangi oleh soalan-soalan yang hampir sama daripada beberapa orang pelabur, termasuklah daripada alumni saya. Soalannya secara umum berbunyi, mengapa saya beli tapi tak dapat? Memang kebanyakan daripada pelabur baru terutamanya, dia expect atau mengharap bila beli mesti dapat. Itu sangkaan dia, bila beli mesti dapat. Sedangkan ia tidak semestinya berlaku. Dan ada seorang pelabur, yang ini yang menarik sikit, tapi saya pandang dari positif dan saya akan kongsikan dengan anda dari segi isu dan jawapannya. Ini pelanggan saya, dia memang barulah sebenarnya. Okay. Suatu hari dia nak beli satu saham, pada harga dan kuantiti tertentu. Dia cuba beli, hari pertama dia beli, dia tak dapat. Hari kedua dia beli, dia tak dapat, dan seterusnya. Dia key in order melalui saya sebab masa tu dia belum pandai lagi macam mana nak buat pembelian secara online. Dan setiap akhir pasaran saya beritahu dia apa yang dia beli tu tak berjaya, tak dapat. Hari pertama, kedua, ketiga, akhirnya dia pun melahirkan rasa kecewaan dan bertanya pada saya melalui WhatsApp tersebut. Soalan dia berbunyi, mengapa saya beli asyik tak dapat? Adakah orang macam saya ni tidak layak untuk melabur? Adakah ada sikap pilih kasih di kalangan remaja? Okay. Ingin saya maklumkan dan kongsi kepada anda, sebenarnya tidak timbul soal layak atau tidak layak untuk jadi pelabur. Tidak timbul juga soal pilih kasih dalam pasaran saham. Sama ada kita layak atau tidak, asalkan kita berumur 18 tahun ke atas dan kita tidak diisytihar bankrupt, kita boleh buka trading account untuk menjadi seorang pelabur. Dah ada trading account, dah ada CDS account, maka bila-bila masa kita boleh jadi pelabur. Dan juga tidak timbul soal sama ada remaja pilih kasih, kerana remaja bukan penentu dalam perusahaan saham. Remaja peranan dia sebagai middle person, sebagai pemudah cara di kalangan pelabur, sebagai middle person di antara pelabur dengan pasaran saham, ataupun pelabur pembeli dan pelabur penjual. Itu peranan remaja. Selain daripada dia boleh menasihati pelabur dalam beberapa perkara, termasuk dengan saham-saham yang ingin dibeli dan ingin dijual. Jadi itu penerangan saya yang saya harap anda ambil perhatian, terutamanya bila anda ada seorang pelabur baru dalam pasaran saham. Okey. Untuk memudahkan pemahaman, saya cuba nak terangkan dengan memberi satu contoh. Okay. Saya pelabur.
Saya pelabur. Ya. Contohnya saya pelabur. Saya nak beli satu saham. Kita ambil contoh saham Dayang. Bila nak beli, mesti kita nak beli pada harga yang kita nak, kuantiti kita nak. Itu penting tu. Itu dia punya data yang harus kita tahu sendiri. Berapa harga kita nak, berapa kuantiti kita nak. Okey, saya katakan saya nak beli Dayang. Saya nak beli pada kuantiti 10,000 saham atau 10,000 unit. Bila 10,000 saham tu maknanya 10,000 unit lah. Okay. Dan pada harga yang saya mau katakanlah RM1. Untuk mudahkan saya letak harga RM1. Okay. Dan counter tadi Dayang. Okay. Apa perlu saya buat bila saya nak beli? Ada dua pilihan. Sama ada saya maklumkan pada di meja saya tentang saham saya nak beli, tentang harga, tentang kuantiti. Ataupun kita boleh key in sendiri kalau kita sudah pandai membuat secara online. Kita key in apakah saham yang kita nak beli. Dalam case tadi Dayang, kita key in harga yang kita nak RM1 tadi, dan kita key in 10,000 unit kuantiti tadi, dan nanti dia akan tertera di platform anda. Dan bila tertera di platform saya tadi atau platform anda, bermakna order kita itu sebenarnya sudah berada di sebut harga Bursa Saham Kuala Lumpur. Okay. Bila dah confirm, kita dah letakkan harga, dia muncul di platform anda. Maknanya kita sedang menunggu harga. Menunggu harga daripada siapa? Daripada penjual. Okay. Sama ada kita berjaya atau tidak, itu bergantung kepada kewujudan penjual di pasaran saham. Sama ada sanggup dia membeli pada harga yang kita mahu. Bila order tu kita dah letakkan, akan ada 3 kemungkinan yang berlaku sebab itu. Kemungkinan pertama, saya mungkin berjaya sepenuhnya. Maksud saya dapat pada harga yang saya nak dan kuantiti yang saya nak. Maknanya Dayang tadi saya dapat beli pada harga RM1 dan kuantiti 10,000 saham. Kemungkinan kedua ialah saya dapat beli pada harga RM1, tetapi kuantiti mungkin tidak menepati apa yang saya nak. Mungkin sebahagian saja. Katakanlah 7,000. Yang 3,000 tu mana saya tak berjaya. Mana saya dapat 10,000, saya dapat RM1, tetapi kuantiti bukan 10,000, hanya 7,000. Contohnya, 3,000 tu dianggap gagal. Ini kita panggil sebagai kejayaan sebahagian, atau padanan sebahagian, atau juga boleh dipanggil sebagai partially match. Kemungkinan ketiga, saya gagal sepenuhnya. Maknanya langsung tak dapat lah pada harga yang saya nak, kuantiti saya nak, maknanya kosong. Ini kita bagi unmatched, tiada padanan. Merujuk kepada kemungkinan pertama, kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga, mengapa ia boleh berlaku? Sebab ia bergantung kepada keberadaan atau kewujudan pelabur yang sanggup menjual pada harga yang kita mahu. Kemungkinan pertama itu saya berjaya sepenuhnya kerana ramai pelabur yang sanggup menjual pada harga RM1. Saya nak 10,000, tapi mungkin jumlah saham yang dijual tu melebihi daripada 10,000. Maka saya mudah dapat untuk 10,000. Mana fully match berlaku, atau padanan sepenuhnya, atau kejayaan sepenuhnya. Hanya itu tidak ada isu lah. Okay.
Yang kemungkinan yang kedua dan ketiga, ini yang menjadi isu yang saya harus terangkan dalam rakaman ini, iaitu hanya berjaya sebahagian dan kemungkinan ketiga langsung tidak berjaya. Okey. Kenapa berjaya sebahagian? Ini kerana jumlah kuantiti yang nak dijual pada harga RM1 itu tidak mencukupi. Saya nak beli 10,000 tadi, tapi hanya 7,000 saham yang pada list untuk dijual tu pada harga RM1, hanya ada 7,000. Tak cukup 3,000. Yang 7,000 tu mungkin datang daripada seorang pelabur nak jual 7,000, atau mungkin gabungan 2 orang pelabur, 3 pelabur, ya, nak jual pada harga RM1. Dan sehinggalah pasaran ditutup. Lepas tu masih tidak ada lagi penjual yang muncul nak jual pada harga RM1. Maka sehinggalah pasaran ditutup, maka order saya kekal yang berjaya hanya 7,000 saham pada harga RM1. Ya. Dan yang ketiga tadi, kemungkinan ketiga tadi, saya tidak berjaya sepenuhnya kerana, atau gagal sepenuhnya kerana memang tidak ada saham hatta satu unit pun nak dijual pada harga RM1 sehingga pasaran ditutup. Maka saya langsung tidak berjaya. Itu antara sebab-sebab mengapa kita gagal. Sebab dalam pasaran, harga dia berubah turun naik, dan akhirnya dia akan membentuk satu padanan harga di antara harga pembeli dan harga penjual. Itu yang sebenarnya berlaku. Okey. Andai kata saya merujuk kepada kemungkinan tadi, kemungkinan kedua, saya hanya berjaya membeli 7,000 unit, 3,000 lagi gagal. Ataupun kemungkinan kedua, saya langsung tak dapat, tapi saya masih berhasrat untuk mendapatkan 10,000 unit. Kemungkinan kedua tadi hanya perlukan 3,000 unit. Yang kemungkinan yang ketiga, saya perlu dapatkan 10,000 unit. Jadi dengan kata lain, ada baki yang saya tak dapat, tapi saya nak cukupkan 10,000 unit, apa yang perlu saya buat. Saya cuba lagi lah pada hari tersebut, pada keesokan harinya, selagi pasaran dibuka. Cuba lagi. Dan kalau pada masa itu saya key in order yang saya gali, ada pelabur yang sanggup menjual, kemungkinan saya dapat. Tapi masih juga bergantung berapa unit atau kuantiti yang ada di pasaran yang nak jual pada harga tersebut. Itulah prosesnya, berlaku begitulah. Okey. Andai kata harga terus meningkat, kemungkinan saya langsung tak dapat nak memenuhi bagi tadi, sebab harga dah meningkat. Jadi apa yang perlu saya buat ialah saya kena buat adjustment price atau perubah harga. Sebab harga dah tinggi, maka nak dapat RM1 itu susahlah. Saya kena ubah harga tu. Mungkin saya offer pada RM1 1 sen, RM1 2 sen, bergantung kepada suasana pasaran. Dan saya tunggu lagi berjaya atau tidak sehinggalah pasaran tutup. Tetapi andai kata saya menjagakan saham ni bagus, akan naik lebih tinggi, dan saya rasa kalau saya tak beli dapat baki tu, saya tak dapatkan sekarang juga, maka mungkin saya terlepas pula untuk buat peruntungan. Caranya macam mana? Kita ubah harga atau bagi harga terus kepada penjual. Katakanlah harga terendah penjual pada itu adalah RM1 3 sen. Saya ambil saja RM1 3 sen, dia akan serta-merta match, atau saya akan mendapat apa yang saya mahu. Tapi masih gantung kepada berapa banyak harga yang tersedia untuk dijual pada harga RM1. Katakanlah pada masa itu, masa kita nak ambil harga tu RM1 3 sen, cuma ada 1,000, kita kira 3,000, kita tak dapat 3,000, kita mungkin dapat hanya 1,000 saja. Dan lain tu terpaksa kita tunggu. Sehinggalah itulah proses sebenarnya. Dia yang 2,000 tadi, kita tunggu sehingga pasaran tutup. Kalau harga tu jatuh semula ke RM1 3 sen,
Tadi kita dapat sebagikan RM1.03 sebab lepas tu harga naik. Kalau dia jatuh semula, ada kemungkinan kita dapat. Tapi kalau dia terus naik, kemungkinan kita dapat. Dan kita kena buat adjustment harga lagi sekali. Itu yang pergerakan harga tadi yang menentukan sama ada kita berjaya atau tidak. Dan yang menentukan sama ada harga itu jadi padan dengan harga kita atau tidak, itu yang kita bagi sebagai mekanisme pasaran harga. Dan ia bergantung kepada hukum permintaan dan penawaran yang tertakluk kepada sentimen pasaran saham pada ketika itu. Okay, sekarang saya nak cuba memberi penerangan dalam bentuk analogi pula atau contoh, supaya anda lebih jelas lagi. Dalam contoh ni saya nak mengandaikan bahawa saya ingin membeli 10,000 batang pen dan harga yang saya sanggup beli 80 sen. Maka saya letakkan harga 80 sen, kuantiti 10,000. Katakanlah bila ada pembeli mesti ada penjual supaya urus niaga itu terlaksana, dan terlaksana atau berjaya atau tidak bergantung kepada harga di antara pembeli dan penjual pen itu tadi. Kuantiti pun sama. Katakanlah muncul penjual A, dia sanggup jual harga 80 sen. Itu yang harga saya mahu. Tapi dia ada cuma 5,000 batang pen. Maka yang terlaksana hanya separuh. 5,000 batang pen saja. Ada baki 5,000 tu yang belum terlaksana. Maka saya kena tunggu sehingga muncul penjual lain yang sanggup menjual pada harga 80 sen. Katakanlah tidak ada seorang penjual pun nak jual 80 sen, tapi ada harga lebih tinggi sedikit, katakanlah 81 sen. Katakanlah penjual B kata saya sanggup jual 81 sen saja. Maka ada dua cara yang saya perlu buat. Tunggu sehingga dia sanggup menurunkan harga pada 80 sen, atau saya sendiri naikkan harga pada 81 sen. Kalau saya sanggup naikkan harga 81 sen, maka saya akan dapat bekalan pen itu tadi untuk cukupkan pada 10,000. Tapi katakanlah penjual B tadi cuma ada 3,000. Maka saya dapat tambahan 3,000 tapi harga tinggi sedikit. Jadi tadi 5,000 campur 3,000, 8,000. Ada 2,000 lagi yang saya tak dapat. Dalam kes ini saya juga terpaksa menunggu penjual yang sanggup jual pada 81 sen. Ataupun saya naikkan harga lagi pada harga penjual lain yang menjual lebih tinggi. Itulah antara cara kita memadamkan harga. Sama ada kita tetap dengan harga kita ataupun kita merubah harga kepada penjual supaya kita berjaya mendapat kuantiti yang kita mahu. Tapi mungkin harga berbeza sedikit. Proses yang sama akan berlaku kalau kita nak menjual. Tadi saya ambil contoh Dayang, saham Dayang, saya beli 10,000. Okay, sekarang saya nak jual. Katakanlah saya nak jual RM1.50 sebab saya jangkakan harga akan naik ke tahap itu. Saya kira order 10,000 unit RM1.50. Kejayaan saya sama ada sepenuhnya, sebahagian atau gagal terus bergantung kepada kewujudan pembeli, pihak lawan saya, yang sanggup membeli pada harga tersebut. Kalau ada pembeli yang sanggup membeli RM1.50, kuantiti paling kurang 10,000, maka saya akan berjaya sepenuhnya. Tapi kalau ada pembeli yang sanggup membeli RM1.50 tapi kuantiti tidak mencukupi apa yang saya nak jual, katakanlah 7,000, maka saya akan berjaya menjual 7,000 saja. Ada 3,000 yang menunggu untuk dijual. Dan saya kena menunggu pembeli lain yang sanggup membeli
RM1.50. Pada konti sekurang-kurangnya RM3,000. Kalau ada, maka saya berjaya menjual sepenuhnya, menjual pada 2 orang pembeli atau lebih, bergantung kepada keadaan pasaran. Andai kata saya dapati pasaran semakin lemah dan saya rasa tak mungkin ada pembeli yang sanggup membeli pada RM1.50, tapi hasrat saya ialah saya nak selesaikan juga 10,000 unit itu, atau nak jual 10,000 unit pada hari berkenaan juga, ataupun sebelum pasaran itu. Yang baki tadi, apa yang saya perlu buat? Saya kena buat adjustment harga, ya, atau turunkan harga sedikit. Contoh, mungkin saya turunkan ke RM1.49. Saya letak harga dengan harapan ada pembeli yang sanggup membeli pada harga berkenaan, ya, dengan kuanti yang sama juga. Kalau ada, maka saya berjaya. Tapi kalau saya rasa masih sukar lagi, saya boleh turunkan lagi ke RM1.48, sama juga dengan harapan ada pembeli yang sanggup membeli pada RM1.48, ya. Dan saya akan lakukan seterusnya sehingga berjaya. Tapi pada harga yang berbeza, harga yang RM7,000 tadi RM1.50, yang baki itu mungkin bukan RM1.50, mungkin lebih, dan kita menjual pada harga yang kita puratakan. Jadi itulah sebenarnya proses yang harus berlaku, yang boleh menentukan kejayaan kita dalam urus niaga saham, sama ada membeli atau menjual, ya. Ia tertakluk kepada perubahan harga yang berlaku di pasaran saham, di kalangan pembeli dan penjual, yang ini kita panggil mekanisme pasaran, ya. Dan mekanisme pasaran ini yang akan menyamakan harga pembeli dan penjual, yang kita panggil sebagai padanan harga. Dan padanan harga menentukan kejayaan atau kegagalan, kejayaan sepenuhnya atau kejayaan sebahagian. Dan saya harap apa yang saya jelaskan tadi, daripada awal hingga ke sekarang ini, bersama juga dengan analogi pen tadi, boleh menambahkan kefahaman anda dalam mekanisme pasaran harga ini, ya, dan memahamkan anda kenapa ada masanya bila anda beli atau anda jual, anda dapat menjual sepenuhnya atau sebahagian, atau kadang-kala kita gagal sama sekali. Itu sebenarnya adalah mekanisme pasaran yang berlaku kerana terdapatnya hukum permintaan dan penawaran di dalam pasaran yang dipengaruhi oleh sentimen pasaran saham atau sesuatu kaunter pada waktu tersebut atau pada hari berkenaan. Harapan saya ialah anda jelas dengan atau lebih faham dengan penerangan ini, dan terima kasih kerana mengikuti hingga ke akhir. Harap anda juga dapat kongsikan dengan apa yang saya terangkan ini kepada anda, kepada rakan-rakan anda. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi.